Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kita pagi ini. Topik santapan jasmani hari ini berkaitan dengan diet rahsia. Ya, apa sebabnya kita nak mula diet saya suka berahsia? Okey, itu kira macam asal usul diet rahsia lah juga. Yang lain-lain harap boleh ambil pengajaran dan boleh ambil iktibar jugalah. Okey. Ceritanya bermula tahun 2010, di mana waktu tu saya obes 105 kilo dengan penyakit sakit kaki, selalu kena gout, sampai saya kena MC kan. Walaupun saya doktor tapi saya kena MC hinggalah saya doktor pakar suruh turunkan berat badan 30 kilo kan. Kata susah nak turun 30 kilo, selalu turun 5 kilo, 10 kilo boleh lah kan. Lepas tu selalu naik balik kan, naik lagi tinggi kan. Dia kata kamu perlu cari coach. Kamu perlu cari coach yang boleh tolong sampai capai berat ideal kan. 30 kilo dia set target kan. Lalu saya jumpa, alhamdulillah saya jumpa dengan coach saya, dan dia bantu kan dengan bukan sahaja dengan cara pemakanan tapi juga nasihat-nasihat exercise dan gaya hidup dan sebagainya. Dia ajak pergi training semualah. Kita ada training untuk lebih belajar lagi, lebih mendalami ilmu bagaimana mengawal berat badan kan. Jadi alhamdulillah berjaya turun 30 kilo. Tapi macam mana saya buat waktu tu kan? Dalam tahun yang pertama tu saya turun 16 kilo lebih kurang, ambil masa, tapi saya buat secara rahsia kan. Fikirkan secara rahsia ni sebab apa? Secara peribadi saya suka secara rahsia ni sebab saya tak mahu orang tahu yang saya sedang berdiet. Okey, saya nak mengumpul kekuatan dalam diri dulu. Bila kita kumpul kekuatan dalam diri, sebab kita takut orang kecam kan, kita takut orang kutuk, kita takut orang perli apa semua. Memang ada orang perli yang kata kita gemuk ke, kita selalu sakit kan, doktor pun sakit, kata kesian kawan-kawan perlu cover kita punya kerja kan, on call apa semua kan. Jadi memang akan ada ancaman, tuduhan, cabaran, itu semua memang akan ada. Semua orang akan melaluinya. Jadi sebab itulah saya suka berahsia. Bila berahsia, saya cuma jumpa dengan saya punya coach tu seminggu sekali. Saya minta dia, okey kalau nak timbang ke apa ke kita buat dalam bilik kan. Jangan dekat luar, tak nak orang nampak kan. Lepas tu dah dapat result tu, okey dia pun mesej-mesej je apa semua kan. Mesej pun rahsia kan. WhatsApp semua kan. Jadi itulah yang kita nak buat. Bila kita berahsia, okey, gambar testimoni pun tak ada waktu tu kan. Gambar testimoni susah nak cari sebab kita rahsia, kita bila kita badan besar kita tak suka ambil gambar kan. Gambar yang ada, oh ni nampak gemuk, kita delete kan. Kita delete kan. Sampailah satu ketika tu bila dah turun banyak 16 kilo waktu tu, saya punya nurse, ketua jururawat, dia lock dalam bilik pun rahsia juga. Doktor pakai apa kan, cerita kan. Lepas tu saya ajarlah apa yang saya tahu kan. Saya pun waktu tu belum jadi coach lagi. Itulah permulaannya macam mana saya jadi coach. Terpaksa jadi coach sebab tiba-tiba orang nak kan. Tiba-tiba orang nak buat macam kita buat kan. Jadi apa yang saya boleh buat waktu tu ialah saya cuma ajar apa yang saya dah belajar kan. Sedikit demi sedikit alhamdulillah. Rupa-rupanya dia punya result lagi bagus daripada saya kan. Itulah bila ada ainul yakin, bila dah nampak bukti depan mata benda ni berkesan, dia akan lebih yakin, dia akan buat lebih bersungguh-sungguh kan. Jadi alhamdulillah itu yang kita nak buat, satu demi satu kita bantu kawan kita kan. Sama juga awal-awal memang saya buat rahsia. Saya buat rahsia supaya orang tak tahu kita sedang berdiet. Yang penting waktu kita makan dengan kawan-kawan apa semua, pinggan kita masih penuh satu pinggan, tapi dia punya portion dia sebenarnya portion diet. Faham tak macam mana? Pernah dengar diet suku-suku separuh? Itu ialah teknik diet yang Kementerian Kesihatan pun recommend ya. Makanan dekat hospital untuk bagi pesakit pun diet suku-suku separuh kan. Ada nasi lebih kurang portion suku pinggan ya, segenggam ataupun satu sendok lebih kurang. Ada protein yang berkualiti kan, ayam, ikan, tak ada lemak, tak ada bergoreng sangat, tak ada minyak sangat kan. Lepas tu sayur banyak kan, sayur kena berwarna-warni, banyak khasiat dia, ada antioksidan apa semua. Jadi itu ialah diet suku-suku separuh yang bila kita makan kita rasa puas.
Ya, kita tak perlu kenyang. Kenyang tu macam perut penuh sangat kan. Kita rasa puas bila makan dari suku-suku separuh sebab badan kita dapat apa nutrisi yang diperlukan. Ya, alhamdulillah. Jadi macam itulah cara dia. Bila kita pergi makan, macam contoh hari ni saya ada jamuan. Hari ni dekat dekat hospital ada jamuan. Kita kena tengoklah sebab ramai sebenarnya dalam saya punya department tu, doktor, nurse semua yang join program diet rahsia. Kita nak tengok kan siapa yang makan macam mana kan semua kan. Okey. Apa tu? Harapnya memenuhilah syarat diet suku-suku separuh tu. Dan dalam program saya bagi can, bagi can tambah sikit nikmat kehidupan, maksimum 1 sudu. Letaklah sambal ke, kuah kari ke apa ke, saya bagi can 1 sudu. Sebab 1 sudu tu tak adalah banyak sangat kan. Mungkin 20 kalori, 50 kalori, kira okey lah. Yang penting benda ni sedap dan boleh diamalkan seisi keluarga dan boleh guna untuk jangka masa panjang kan. Betul tak? Itulah. Lepas tu saya juga ada rahsia yang lain kan. Apa tu kita pakai meal replacement, Herbalife juga on the side kan. Jadi waktu awal-awal tu memang kawan-kawan tak tahu pun saya pakai apa semua kan. Dalam Facebook apa semua tak pernah tunjuk apa semua kan. Jadi bila saya makan, kalau saya makan shake dekat tempat kerja ke apa ke, saya akan buat macam bubur oat. Macam bubur oat, oat dengan air suam ataupun susu ke, tambah dengan F1 kan. Bila tambah macam tu nampak macam ni oat coklat, ini oat cappuccino. Sedap oat cappuccino. Doktor suka lah. Wah, special je kan. Okey. Jadi macam itulah kita mula. Rasa pun sedap, kita makan bersera, alhamdulillah kenyang kan. Kita rasa betul ke kenyang. Bertenaga je kan. Waktu on call apa semua kita bertenaga. Kita tak adalah macam penat apa semua kan. Bila nak operate, okey, ceria je, semangat buat operation semua kan. Jadi environment tu kita yang create. Bila kita ubah diri kita, kita akan ubah dunia persekitaran kita. Orang nampak kita ceria, orang nampak kita bersemangat, dia pun nak join, dia rasa positif kan, dia rasa seronok. Lepas tu lama kelamaan dia rasa apa yang you makan nak sikit kan, nak try. Macam tu lah mula dia. Kalau kita nak terus kita nak promo, saya makan ni juga, jom kan. Ramai orang akan kata tak nak kan. Semua orang ada orang yang first time saya try, cuba try ni kan, sedap ni, boleh tolong kurangkan badan. Dia macam baby macam tak nak, tak sedap kan. Kita rasa macam nak suruh budak kecil makan sayur je lah kan. Dia punya perasaan dalam hati tu lah. Tapi baru saya dapat lepas banyak pengalaman macam tu kan. Dia kata okey, kita tak perlu nak memaksa orang, kita tak perlu nak memujuk orang, tak perlu. Tak payah nak merayu ke apa ke. Kita tunjukkan kita punya result yang ketara, insya-Allah orang keliling kita akan nampak dan dia akan berminat. Bila dia nampak berminat, barulah kita share. Barulah kita cerita kan. Kemudian terpulang pada dia nak ke tak, itu terpulang pada dia. Bukannya kita paksa, bukannya kita rayu, bukannya kita pujuk, tak perlu. Ya, macam itulah apa yang saya buat. Jadi saya sendiri dalam hati pun saya rasa aman kan. Kita jaga silaturahim kan. Tak adalah sampai dia tak nak ikut, kita tak nak kawan dia ke apa kan. Tak adalah macam tu. Tak adalah sampai putus silaturahim semua kan. Waktu jamuan kita pergi makan kan. Jangan risau kan. Waktu jamuan ke apa ke, sekali-sekala je kan. Bukannya tiap-tiap hari jamuan kan. Bukannya tiap-tiap hari. Yang penting ialah tiap-tiap hari tu kita buat macam mana. Ya, apa yang kita buat tiap-tiap hari itu, itulah namanya istiqamah. Adakah kita tiap-tiap hari jaga makan dari suku-suku separuh, ataupun adakah tiap-tiap hari kita makan banyak, adakah tiap-tiap hari kita minum air manis kan. Kita perhatikan amalan harian kita, kerana di situlah letaknya kunci, ya. Di situlah letaknya kunci kejayaan kan. InsyaAllah. Jadi sekarang pukul 6.52, itulah serba sedikit kenapa kita perlu rahsia dalam kita punya perjalanan ni kan. Kalau kita tengok sirah Nabi pun kan, 3 tahun pertama ialah fasa rahsia. 3 tahun tu, 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara rahsia. Okey. Dia ambil lepas tu 10 tahun lagi ekstra dekat Mekah, 10 tahun lagi di Madinah kan. Dalam fasa Madinah baru ada perang-perang semua kan.
fasa di Mekah ada banyak ancaman, ada pemulawan, ada ancaman bunuh kan, ada yang offer kan, offer jadi raja, offer perempuan, offer harta kan, macam-macam cara, ancaman, cabaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima kan. Kita ni cabaran baru kawan ejek-ejek ke apa ke, baru kawan perdi itu pun kita dah goyah kan. Kita rahsiakan dulu. Rahsiakan sampai kita ada kekuatan, ya. Sampai kita ada kekuatan barulah kita cerita dekat orang. Tapi nasihat saya lah, gambar gemuk jangan delete. Gambar gemuk jangan delete, sebab itu akan jadi lubuk emas satu hari nanti, ya. InsyaAllah lemak kita boleh bertukar jadi emas. Percayalah, insyaAllah. Okey. Lagi satu. Rahsia ni tolong kita jaga hati. Rahsia ni tolong kita jaga hati. Sebab pengalaman saya ialah bila kita dah turun sikit, kita rasa happy. Kita rasa wow kan. Masalahnya ialah bila kita happy tu, kita akan makan kan. Badan kita, naluri kita dah diprogramkan, bila happy kita makan, bila stres kita makan, bila bosan kita makan kan. Jadi kita kenal pasti masalah itu adalah kita nak kena kawal diri kita, hati kita macam mana supaya kita tak happy sangat sampai excited sampai nak celebrate pergi makan. Kita kena ubah sikit tabiat kita tu. Bila kita happy, kita buat benda lain yang tak merosakkan diet kita. Bila kita happy, kita pergi vacation for example, pergi berjalan. Bila kita happy, kita pergi exercise. Bila kita happy, kita pergi borak-borak dengan kawan. Bila kita happy, kita apa-apalah benda yang buatkan kita happy kan. Macam tu. Jangan kita happy, kita makan. Nanti kita makan tu berselera, kita rasa dah kurus 3 kilo, sedar-sedar minggu depan naik 5 kilo kan. Ada macam tu. Saya sendiri pun pernah. Jadi kita tahu itu ialah masalah penjagaan hati kan. Yang lain-lain penjagaan hati, rasa riak, rasa ujub kan. Baru turun 3 kilo dah share dalam Facebook, semua kata berjaya, jom try semua kan. Itu semua tu jaga-jagalah sebab perasaan riak dan ujub tu takabur kan. Banyak ni masalah hati. Lebih baik rahsia Lebih baik rahsia biar orang nampak, lepas tu alhamdulillah kan. Senyum je. Itu nama dia kita nak jaga hati kita supaya kita tak ada perasaan yang tak baik ni lah. Dia akan merosakkan kita dalam jangka panjang kan. Kadang kita rasa itu salah satu kesilapan masa lalu kan. Kesilapan masa lalu bila kita rasa kita dah hebat kan. Bila kita rasa kita dah hebat, kita buat duit duit lagi banyak daripada gaji semua. Jadi macam kita ingat kita hebat, Allah boleh jatuhkan kita sekelip mata je. Tiba-tiba Allah bagi kita accident patah kaki ke apa, for example, tak boleh jalan dah tak boleh pergi jumpa customer dah kan, terduduk kat rumah je, terkedu jadi kan. Allah turunkan pandemik COVID je kan. Halus je, makhluk halus kan, virus yang buatkan satu dunia tergendala kan, ekonomi, politik semua tergendala kan. Itulah, ramai orang bankrupt, ramai orang kehilangan pekerjaan. Kita tengah fikir macam mana nak bantu mereka kan. InsyaAllah peluang itu ada kalau kita cari kan. Yang penting kita perlu sentiasa positif, sentiasa beriman kepada Allah, sabar dan tawakal. InsyaAllah Allah akan bantu kan. Kalau kita sentiasa komplain, sentiasa sentiasa menyalahkan orang lain, sentiasa menyalahkan takdir, Allah tak akan ubah nasib kita kan. Itu ayat Quran tu kan. Allah tak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan mereka mengubah diri mereka sendiri kan. Bab kata Jim Rohn kan, for things to change you have to change. For things to get better you have to get better kan. Itulah apa yang kita perlu buat ialah kita susah nak ubah orang, kita ubah diri kita sendiri dulu. Untuk bina kekuatan, kita rahsiakan dulu kan. Biar orang lain terkejut tengok kita punya result kan. Biar result berbicara. Biar itu yang penting ya. InsyaAllah. Apa yang nanti saya sendiri pun masih dalam usaha untuk capai berat ideal, kerana satu ketika dulu pernah mengalami tekanan yang kuat membuatkan saya lupakan hasrat capai berat ideal, menjadikan
berat naik balik. Jadi sekarang ni kita tengah bersama-sama dengan tim daya rahsia untuk sama-sama capai berat ideal kan. Alhamdulillah saya target kali ni turun 40 kilo, so far dah lebih kurang 8 kilo alhamdulillah. Masih dalam program, masih dalam progress, dan actually apa yang kita buat hari ini, Sarapan Al-Maksurat ini sebenarnya ialah pelaburan untuk masa depan kan. Saya ajak semua orang buat bersama-sama. Saya share saya punya reminder pada ahli group apa semua. Jemputlah kalau nak masuk join group tu, free of charge, no problem. Kita buka pada semua, public ke ahli-ahli kumpulan lain, tak ada masalah, kerana kita bersikap terbuka lah dalam group insyaAllah. So dia punya detail macam mana nak join semua saya akan tulis dalam description YouTube lah insyaAllah. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya buka pada sesi soal jawab. Ada siapa-siapa ada soalan pagi ni boleh tanyakan insyaAllah. Ada dalam 10 minit. Tak dengar suara Kak Aida. Kenapa tak dengar suara? Sorry, saya tak tahu kenapa saya tak dengar suara. Boleh tanya soalan dalam chat room. Saya bacakan soalan. Minta maaf sangat-sangat. Tak dengar apa-apa lah. Ada problem dengan audio rasanya. Boleh tanya soalan dalam chat room. No problem, no problem. InsyaAllah. Okey, tak apa. Nampaknya ada masalah sikit dengan audio. Saya tak dapat nak dengar apa soalan yang diutarakan. Okey, saya pun tengah on the way diet rahsia. Alhamdulillah, nak capai berat ideal. Baki lagi 6 kilo. InsyaAllah. Masya Allah. Kita yang penting kita tengok apa tabiat kita setiap hari ya. Apa tabiat kita setiap hari, sebelum kita tidur kita muhasabah diri kita, adakah berapa banyak kita makan hari ini, berapa banyak minum air kan, kita boleh kawal stres ke tak kan. Apa tu kalori berapa semua. InsyaAllah kalau kita buat macam tu setiap hari kan, istiqamah nama dia, insyaAllah dia akan turun. Tak ada masalah. Tambah dengan exercise kan, exercise kadang dia boleh capai plateau kan. Plateau ni bila berat badan kita dia dah tak nak gerak dah, kita exercise banyak mana pun dia tak nak gerak, kita perlu adjust kita punya exercise tu. Sama ada buat exercise lain yang membuatkan otot lain pula jadi aktif, ataupun kita ubah intensity kan, kita buat lagi kuat ke, kita buat lagi laju ke, bila kita dan kita buat lagi lama ke kan, kita ubah intensity of exercise kita. Dan itulah, jaga makan tu kita lebih ketat sikit jaga makan tu. Apa tu, kita dah biasa diet suku-suku separuh yang nikmat, yang fleksibel kan, kita cuba ketatkan sikit, buat clean sikit kan. Clean sikit, makin lama makin clean. Lagi clean lagi kita jaga pantang 3G kan, gula, garam dan goreng, ataupun 3M, manis, masin dan minyak kan. Lagi kita pantang 3 tu, lagilah cepat kita akan turun kan, insyaAllah. Jangan risau, badan kita akan dapat gula dan garam yang natural semula jadi daripada makanan. Ya, buah-buah manis tu dia ada gula fruktosa kan, dia akan kawal gula dalam darah lagi bagus kan. Bayangkan Allah ciptakan berjuta-juta jenis buah-buahan, semuanya manis tapi rasa lain-lain kan. Itu kuasa Allah. Semua buah manis tapi rasa lain-lain, itulah kuasa, betapa kayanya kan kuasa Allah. Garam pula kita boleh dapat garam yang natural daripada ayam, daripada apa tu, ikan kan, daripada cheese semua. Semua tu ada sedikit garam semula jadi dalam tu. Itulah apa tu, potasium kan, potasium dalam
pisang kan contohnya. Benda-benda ni akan bantu kita. Kita tak perlu garam tambahan, kita tak perlu gula tambahan sebenarnya dalam hidup kita. So lagi clean kita makan, lagi laju kita turun, ya. Lagi banyak kita exercise yang intense, lagi laju kita turun. Ya, ada cara yang buat apa? High intensity interval training, ya. Pernah dengar? Ada lagi satu lebih kurang juga, high intensity functional training. Functional ni dia bukannya buat jumping jack je apa macam tu. Functional ni dia buat macam kerja lah, macam mencangkul ke kan. Tapi intensity buat kuat-kuat semua. Macam tu lah. Okey, soalan lagi. Salam doktor, adakah kita dah capai berat ideal, potensi badan kita naik balik tu lambat walaupun kita makan macam-macam? Yang penting nombor satu ialah tabiat pemakanan dan gaya hidup sihat. Itu yang nombor satu. Yang lain-lain meal replacement ke Herbalife ke apa semua tu nombor dua. Okey, bila kita tekankan tabiat harian setiap hari, insya-Allah kalau dia tiba-tiba tak ada duit nak beli dah apa semua, dah tak dapat nak sambung kita punya perkhidmatan coach, dia boleh sambung tabiat tu sendiri-sendiri, ya. Jadi kalau orang tu dia naik balik, selalunya sebab tabiat dia kembali kepada tabiat lama, malah lebih teruk lagi kan. Sebelum ni jaga makan apa semua, lepas tu bila dia dah fed up, dia give up, dia kembali ke zaman dulu punya tabiat kan, dia akan naik balik. Itu lumrah alam kan. What you sow, you going to reap kan. Semalam kita bincang kan, apa yang kita tanam benih, kita akan dapat. Tu cause and effect kan. Bila dia tak jaga tabiat, memang dia akan naik balik lah. Normal lah tu. Ya. Jangan salahkan sebab produk ke apa ke, kata produk ni stok je berhenti kan. So bukanlah salah produk. Salah diri sendiri sebenarnya kan, tabiat makan tu tak betul semua kan. Tapi itulah kita nak nak buat ni, kita nak tolong kawan apa semua, kita kena pentingkan tabiat juga. Even dalam buku panduan apa semua kan, dia kata benda ni membantu tabiat pemakanan dan gaya hidup sihat. Dia membantu, dia bukannya ini dulu baru tabiat, tak. Tabiat dulu baru ini. Macam itulah kita nak buat, kita cuba terapkan kepada kita punya coach apa semua. InsyaAllah, itulah dia dakwah kesihatan kita hari ini. Ya, saya rasa setakat itu sahajalah, ya. InsyaAllah. Semoga apa yang kita share hari ini bermanfaat untuk semua. Semoga kita dapat kongsikan dengan rakan-rakan, ahli keluarga dan share je dalam Facebook ke, share je dalam IG ke kan, Twitter, macam-macam media sosial sekarang ni. Kita tak tahu siapa antara kawan kita yang perlukan pertolongan. Mana tahu terdetik hati dia kan bila tengok perkongsian hari ini. Mana tahu kan dia nak exercise tapi dia nak rahsia. So kita ajar macam mana exercise dari rumah. Dia nak diet tapi dia tak nak kecaman orang kan. Kita boleh ajar teknik-teknik rahsia macam ni kan. Waktu makan macam mana, pinggan nampak penuh, orang tak tahu pun kita diet. Tapi sebenarnya portion dia diet kan. Yang sihat. Sedar-sedar kita makin kurus, makin langsing, makin handsome, makin sadar kan. Orang terkejut kan, orang lain terkejut. Efek terkejut tu menarik sebab dia exciting. InsyaAllah. Tapi ingat, rahsia sebab exciting ni akan buatkan kita riak, ujub dan takabur pula kan. Kena elakkan semua tu. Semuanya adalah kurniaan Allah. Ingat. Dan bila-bila masa saja Allah boleh tarik. Sekelip mata Allah boleh tarik. Jadi janganlah kita berlaku sombong kan. Okey, insya-Allah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.